Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmatnya dapat kita bersama-sama pada waktu ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati pertemuan kita insya-Allah. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala mencipta kita ni dengan satu tujuan lah. Seperti mana firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka berta'abbud, beribadat kepada aku ataupun menyembah aku. Jadi ketika mana kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada hamba yang beribadat kepadanya itu akan syurga lah. Tuhan janjikan syurga buat kita kerana kita beribadat kepadanya. Sebaliknya, orang-orang yang tidak mengikut titah perintahnya, Allah Ta'ala akan memberikan kepada mereka balasan api neraka. Jadi kita sebagai orang beriman sudah pasti kita nak masuk syurga. Jadi bila nak masuk syurga ni tuan-tuan, kita nak tahulah apa sifat-sifat syurga, dan seterusnya kita nak tahu apakah amalan yang membolehkan kita ni masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam Al-Quran sebenarnya banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang sifat syurga tu. Walaupun kita tak tergambarkan dengan fikiran kita, kerana syurga tu dia punya kedudukan dia tu sangat tinggi sehingga sukar untuk kita buat perbandingan. Kerana manusia bila kita sebut sesuatu, dia hanya akan membayangkan pada perkara objek yang pernah dia tengok aja. Syurga ni hebat, syurga ni hebat. Sebab tu dalam disebutkan bahawa mala ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Syurga ni tak ada mata yang pernah melihatnya, tidak ada telinga yang pernah mendengarnya. Dengarlah tapi nak gambarkan tu. Dan tidak ada mala khatara ala qalbi bashar, dan tidak ada seseorang yang boleh membayangkan tentang syurga tu. Sebab bila kita sebut sesuatu benda, akal manusia ni terbatas, maka kita akan fikir sesuatu benda, objek yang pernah kita tengok aja. Ibarat contoh, kita masuk kampung, orang kampung pedalaman tak pernah keluar daripada kampung dia. Mungkin tak ada handphone, mungkin tak ada alat social media ni, tak ada. Lalu kita bagi tahu kat dia, saya datang daripada Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur tu ada menara bangunan pencakar langit dan dia berkembar. Namanya KLCC. Contoh. Tinggi. Dulu pernah dapat nombor 1 di dunia, paling tinggi di dunia dulu. Kita cerita kat dia. Jadi orang kampung ni bila dia dengar macam tu, dia bayangkan paling tinggi macam mana tuan-tuan? Dia bayangkan mungkin menara masjid kat rumah dia, itu lah. Kita tengok menara masjid rumah dia tinggi, mungkin tinggi sikit pada tu lah. Sebab pada dia macam tu. Dan dia tak pernah tengok KLCC, bentuk dia macam rebung. Dia bayangkan rebung kat rumah dia tu lah. Jadi manusia ni dia hanya membayangkan sesuatu yang pernah dia tengok sahaja, ataupun mungkin benda yang pernah dia rasa. Dia pernah makan buah tembikai paling manis, dan dia tak pernah makan buah durian. Kita kata buah durian ni sedap,
Kan, kuning, sedap, lembut isi dia. Dia hanya bayangkan, oh mungkin macam tembikai kot sedap dia. Sebab apa? Sebab dia hanya pernah merasa buah tembikai. Sedap dia tu paling tinggi, dia kata paling hebat, paling sedap buah ni buah tembikai. Itu yang pernah dia makan pun. Jadi dia tak boleh nak bayangkan sedapnya buah durian. Kenapa? Kerana dia tak pernah makan buah durian. Ibarat syurga. Kita sebut bahawa syurga ni begini. Bidadarinya kalau minum air, dalam hadis Nabi sebut, nampak air tu lalu di kerongkong dia. Tak boleh bayang. Dia kata tu macam hantu tu. Sebab dia pernah tengok hantu kan. Yang minum air nampak ke dalam ni. Kan. Dalam kitab karangan Ibnul Qayyim, apa kitab namanya? Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Kitab yang menceritakan tentang syurga. Disebutkan oleh Ibnul Qayyim bahawa andai kata kasut bidadari jatuh ke muka bumi ni, habis pingsan habis manusia kat bumi ni. Sebab keindahan kasut bau. Kita pingsan juga kalau kasut manusia kan. Jadi dia tak boleh nak bayang macam mana boleh pingsan. Kita kata bidadari tu cantiklah bidadari ni, ya Allah. Dia kata paling cantik manusia dia pernah tengok, mungkin ratu cantik lah. Mungkin ratu cantik. Dan ratu cantik ni banyak, setiap negara ada ratu cantik, dia kata. Tengok semua cantik-cantik. Jadi tak tahu mana satu yang paling cantik. Sebab cantik manusia ni dia subjektif. Tapi Allah Ta'ala ciptakan bidadari tu cantik. Maka nak bagi tahu bahawa akal kita ni terbatas. Kita hanya membayangkan sesuatu objek yang pernah kita tengok aja. Sebenarnya syurga lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Saya cadangkan tuan-tuan balik nanti, tuan-tuan buka Al-Quran. Yang adik-adik tahfiz tak apalah, daripada apa dah. Tuan-tuan buka surah Al-Insan. Surah Al-Insan ya. Nanti tuan-tuan tengok dekat situ bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang sifat-sifat syurga. Banyak dalam ayat ni. Sifat-sifat syurga. Selepas surah Al-Insan, ada satu surah namanya surah Al-Mursalat. Di situ banyak diceritakan tentang sifat-sifat neraka. Jadi tuan-tuan buat perbandingan antara dua surah ni untuk kita menghayati sejenak tentang syurga dan kita menghayati sejenak tentang neraka. Walaupun dalam surah Al-Insan ada disebutkan tentang neraka, tapi tidak sebanyak tentang syurga. Dalam surah Al-Mursalat ada disebutkan cerita tentang syurga, tapi tidak sebanyak yang disebutkan tentang neraka. Bila tuan-tuan baca, tuan-tuan buat perbandingan, tuan-tuan akan dapati bahawa insya-Allah kita punya hati akan semakin bersemangat untuk melaksanakan ibadat kepada Allah, untuk mendapat syurga yang dijanjikan dan jauh diri daripada api neraka yang disebutkan. Jadi setiap kita ni nakkan syurga. Baik itu orang yang paling akhir masuk syurga, kata Nabi SAW, hadis riwayat Imam Muslim, dia punya syurga tu sebesar dunia dan 10 kali lipat ganda. Paling last. Jadi paling last pun dah okey dah tuan. Sebab itulah ganjaran syurga. Kita surau An-Nur ni pun kita pusing tak habis lagi tuan. Yang paling kita masuk, kita saya biasa masuk pintu sana, terus datang sini. Pintu sana dulu sekali Ramadan tahun berapa tahun mula-mula siap dulu. Nak kata luasnya surau ni, kalau Masjid Shah Alam yang luas tu, kita masuk satu pintu je kita masuk. Pintu lain tu malas dah kan nak masuk, sebab luas. Bayangkan syurga untuk orang yang paling akhir sekali, paling last, dikeluarkan daripada api neraka paling akhir, kemudian dimandikan, dicuci oleh Allah Ta'ala, kemudian dimasukkan ke dalam syurga paling akhir. Orang lain dah semua dah bernikmat-nikmat, dah bersukaria, dia paling akhir. Kata Nabi SAW, syurga dia punya saiz sebesar 10 kali lipat ganda dunia ni. Bukan Malaysia tuan-tuan, dunia. Malaysia pun pusing tak habis.
Ramai kalangan kita tak pernah pergi pun pulau perhentian ni. Asal nak pergi je Tengkujuh, asal nak pergi je kan musim hujan. Nak bagi tahu betapa luasnya syurga. Baik, itu sifat syurga yang tak boleh nak digambarkan, cuma diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ni meleleh alio. Nak masuk syurga lah kan. Takkan tak meleleh alio, maksud takkan tak teringin nak masuk syurga kan. Ada orang cerita rumah banglo tu, datuk tu besar banglo dia, seronok lah, nanti hujung minggu ni dia ajak pergi. Kita pun rasa tak sabar-sabar nak pergi tengok kan. Bukan boleh dapat duduk tidur situ pun, tapi nak pergi tengok je. Syurga takkan kita tak teringin nak masuk. Itu ibaratnya. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita nak masuk syurga, mesti ada amalan yang boleh membawa kita ke syurga tu. Apa amalan yang boleh kita bawa kita ke syurga? Banyak. Sekarang ni tuan-tuan duduk di masjid ni, niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid, walaupun ni surau tapi masjid lah tuan-tuan. Bahasa Arab sebut masjid, orang Melayu sebut surau. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Pada mazhab Syafi'i, dengan kita melintas masuk nak pergi tandas pun kita niat i'tikaf, kita dapat pahala i'tikaf. Sekarang ni tuan-tuan bukan kata niat nak masuk pergi buang air kecil je. Tuan-tuan masuk berzikir, tadi solat tahiyatul masjid, lepas tu tuan-tuan sambung dengan selawat, berdoa kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan berzikir sambil kita berkongsi tentang Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW ni, maknanya pahala kita berganda-ganda. Ini pun akan jadi insya-Allah salah satu daripada orang kata apa, habuan-habuan untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala insya-Allah. Tapi di sana ada orang tanya kita, macam payahlah nak datang awal ke surau masjid ni tuan-tuan. Aku kerja sekejap lagi keluar, lepas tu sekejap lagi nak makan, sekejap lagi nak, jadi datang lambat sikit lah. Dia kata, ada tak amalan yang mudah untuk aku ni boleh masuk syurga? Dia nak mudah. Kita ni semua mudah je tuan-tuan. Kalau belajar tajwid mudah, insya-Allah ramai peserta. Dia buat iklan belajar tajwid dalam kurungan mudah. Dia seronok lah. Tapi kalau tu tajwid susah, ini tak masuk lah tuan. Belajar bahasa Arab mudah, ramailah akan join. Tapi sebut je bahasa Arab, dia tak nak join. Kena ada mudah tu, kena ada. Jadi dalam amalan pun sama juga kan. Nak sampai ke syurga tu banyak cara dia tu, tapi dia kata dia nak pilih, nak select mana yang mudah. Jadi kita nak tengok dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ada yang disebutkan hadis, ada yang mungkin tak sempat saya nak kongsikan hadisnya, masa kita terhad, saya sebutkan saja. Amalan-amalan yang boleh yang membolehkan kita masuk syurga yang hebat tadi ni dengan cara yang mudah. Pertama tuan-tuan, apa dia? Qira'atu ayatil kursi, baca ayat kursi. Kata Nabi SAW, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al-maut. Sesiapa yang membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum tu, setiap kali selepas solat fardu, solat fardu. Sekali lagi kita solat Jumaat ni dalam mazhab Syafi'i kita fardu, maka tidak menghalang dia untuk masuk syurga melainkan mati je. Maknanya apa? Baca ayat kursi selepas solat fardu, confirm masuk syurga. Tapi kenapa tak masuk lagi? Sebab hidup, cuba mati tengok, terus masuk syurga. Itu maksud dia. Tidak menghalang kita daripada masuk syurga melainkan mati. Tak percaya, lepas mayang sekali lagi, baca ayat kursi, mati, insya-Allah masuk syurga. Ini bukan janji mana-mana orang, tapi ini janji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janji Nabi ni tuan-tuan. Nabi ni wa ma yantiqu anil hawa. Nabi tak cakap ikut hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu yang telah Allah sampaikan. Jadi bila macam tu, betul lah. Inna wa'dallahi haqqun, kata Allah.
Sesungguhnya janji Allah Ta'ala itu benar. Benar ya, benar. Baik, itu pertama, nak masuk syurga senang. Jadi kalau abang-abang yang kejap lagi sibuk nak masuk kerja balik, anda kata lepas bagi salam tu terus nak bangun, pergi naik motor. Sekarang pun nampak macam nak hujan kan, mesti kalut-kalut kan. Abang-abang sekali lagi bukan sebelum lah, lepas bagi salam tu sambil berdiri nak pergi ke motor tu, baca ayat kursi sambil lah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tak semesti tunggu tu imam dia buat lama. Sebab dia imam tu dia kena buat lama sikit. Tapi kalau tu imam pun ikut dia nak bangun sekali, cerdas juga tuan-tuan. Tapi sebab dia imam, dia kena ikut tertib sikit lah. Tapi tak apa, kita raikan sebab nak hujan ni, insyaAllah kita pun naik motor kat kan, sama-sama merasai hujan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Yang kedua, tadi ayat kursi selepas solat. Yang kedua, digalakkan juga baca sebelum tidur lah, sebelum tidur. Tak apa, baca je. Kalau kita mengantuk sangat tak sempat baca, tak apa, waktu mengantuk tu seronok baca tuan, sebab baca tak sempat habis mesti terus hilang. Allah tidur terus kan. Tapi biasa dia akan habislah sebab pendek je kursi tu. Dia tak habis ni kalau ustaz tu kata sebelum tidur ambil wuduk, tu dia jam sikit lah, lambat dia kata. Sebelum tidur ambil wuduk, kemudian kena baca apa ni, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu memang kebiasaannya kalau mengantuk sangat, memang ruyub awal lah tuan-tuan, hilang terus, tak sempat baca. Tapi tak apa, lebih baik kita tutup tidur kita dengan zikir yang tak habis daripada kita tidur sambil mendengar muzik tak habis-habis tuan kan. Handphone duduk main lagu lagi, tapi kita dah tidur sampai pukul 3 pagi, lagu tak habis-habis lagi. Tu lagi tak apa nak cantik lah. Baik, yang kedua, nak menjadikan kita ni mudah masuk laluan ke syurga ni, solat sunat 12 rakaat setiap hari. Setiap hari. Yang fardu lah. Yang sunat ni pastikan kita dapat 12 rakaat. Nabi tak sebut apakah jenis solat sunat itu. Saya kongsikan hadisnya. Ma min abdin muslimin, kata Nabi SAW. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Yusalli lillahi ta'ala kulla yawmin 12 rak'atan tatawwu'an ghairal faridah illa banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa, kata Nabi SAW, tidak ada di kalangan hamba-hamba muslim, orang Islam lah, yang menunaikan solat setiap hari 12 rakaat secara sunat yang bukan fardu, melainkan Allah akan bina untuk dia sebiji rumah dalam syurga. Jadi syarat nak bina rumah dalam syurga, dia mesti dapat syurga dulu. Macam kita nak bina rumah, kita mesti syaratnya kena ada tanah dulu. Betul boleh bina rumah, bukan boleh main tiba-tiba sebiji rumah dekat sebelah surau. Mesti tanah tu kita punya. Jadi syurga ni apa dia? Syurga ni ibaratnya tanah. Jadi dalam syurga kita tu banyaklah rumah kita, banglo kita tu banyak. Sebab tu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang menyebutkan la haula wala quwata illa billah sekali je, sekali sebut satu banglo dalam syurga, la haula wala quwata illa billah, sambil kita buat kerja kan, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Oh, dapat sebiji banglo tuan-tuan. Bukan banglo cikai-cikai kat dunia ni. Kat dunia ni kita banglo kita kalau banyak pun tak duduk tuan-tuan. Saya ada kenal seorang hamba Allah ni, rumah dia sampai 3-4 biji, dia duduk yang sebiji je. Yang besar-besar yang lain tu dia buat homestay, yang ada kolam ni semua orang lain yang duduk. Kadang-kadang bibi dia duduk, bibi dia lah yang mendapat nikmat-nikmat kebangloan tu. Bibi dia lah yang seronok. Tuan tak ada, off CCTV, terjun kolam kan tuan. Lepas tu naik balik, on balik CCTV. Contoh nak bagi tahu, kata syurga punya banglo. Baik, jadi 12 rakaat. Cuma 12 rakaat ni ada orang tanya, apa dia, macam mana nak dapatkan? Tuan-tuan buatlah duha 2 rakaat, entah 2. Sekali lagi orang azan Jumaat kan, azan zuhur, kita mazhab Syafi'i, zuhur tu adalah Jumaat, Jumaat adalah zuhur. Qabliyah 2 rakaat.
dapatlah 4 kan. Apalagi pagi tadi subuh, sebelum subuh 2 rakaat dah 6 dah kan. Kita ambil lah secara pukal, apa juga solat sunat 12 rakaat. Tapi kalau nak dapatkan secara cantik, tuan-tuan buat solat sunat rawatib lah. Jadi kalau duha tu sebagai ekstra, kemudian mungkin malam ni tuan-tuan buat lepas isyak, dapatlah kita panggil apa, witir ekstra. So jadi mungkin jadi 15 rakaat satu hari, 15 rakaat sunat, dah lebih dah daripada 12. Jadi tuan-tuan buat qabliyah, ba'diyah, qabliyah, ba'diyah, campur, tak kira lah yang muakkad ke tak muakkad ke, asalkan qabliyah dan ba'diyah campur semua sekali, lebih daripada 12 rakaat tuan-tuan. Jadi itulah cara mudah untuk masuk syurga. Yang berikutnya, saya tak sempat nak habiskan semua, tapi saya nak kongsikan. Saya cuba lompat dulu, kalau sempat kita petah balik. Yang berikutnya, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mudah. Imatatul adha 'anit tariq. Kita membuang sebarang benda yang menyakitkan daripada jalanan. Ini selalu yang dapat pahala ni abang-abang food panda, Grab food ni, dia orang naik motor, ada kadang-kadang bukan pokok lah, ranting jatuh, dia berhenti, dia tarik ranting tu. Itu pahala dekat dia ni. Nampak dia macam food panda ni macam biasa-biasa, tapi ruang pahala dia tu banyak tuan. Dia jumpa orang, Assalamualaikum, Assalamualaikum tu pahala besar lah. Dia bagi barang, dia ambil barang, dia ambil makanan, bagi makanan, semua tu dengan senyuman, kecuali kalau dia pakai mask lah, tak nampak lah dia senyum. Tapi dia senyum, cakap baik, sabar, panas terik. Kesabaran tu pun dah menyebabkan dapat masuk syurga tuan-tuan. Lepas tu kita rasa kita duduk kat pejabat macam boleh masuk syurga awal. Kita tengok food panda dulu, vrong, dia rempit tuan-tuan. Masuk syurga dia dulu. Pergi mana-mana, nampak masjid, dah azan, berhenti semayang, dia boleh semayang jemaah masjid, surau. Kita sibuk kat pejabat ni, kononnya, jemaah pun payah kan, sibuk ni, I'm busy. Cakap Inggeris tu kira hebat. Cakap Inggeris tu kira member pun tak boleh kacau lah tuan. Dia level bahasa Inggeris tu kan. Tapi mereka yang kita nampak lekeh tu, nampak macam lekeh, tapi mana tahu mereka punya martabat di sisi Allah Ta'ala tu tinggi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata Nabi SAW, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min zahri at-tariqi kanat tu'dhi an-nas. Aku telah melihat, kata Nabi SAW, ini hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Saja nak bagi tahu tuan-tuan, riwayat Muslim ni nak bagi betul-betul kukuh ni kan. Aku telah melihat, bukan kata hadis riwayat lain tak sahih, tidak, sahih juga, tapi bila sebut Muslim, Bukhari tu dia punya riwayat cerita tu payah nak gugat. Nabi kata, aku telah melihat seorang lelaki yang duduk dalam syurga fi syajaratin, minta maaf, yataqallabu ni dia macam mundar mandir dalam syurga, relax kan, lepak di sini Ustaz, pergi sana Ustaz, pergi sana Ustaz, ikut suka syurga dia punya kan. Yataqallabu fil jannah. Sebab apa dia masuk syurga? Fi syajaratin qata'aha min zahri at-tariq kanat tu'dhi an-nas. Sebab ada satu dahan pokok tu masa dekat dunia dulu menghalang ataupun menyakiti manusia. Dia potong dahan tu supaya hilang manusia punya rasa sakit. Sebab tu dia boleh mundar mandi dalam syurga. Lepas tu nampak jarum kat tengah jalan, ambil kutip kat tepi ke, buang tepi ke. Nampak benda-benda yang menyakitkan manusia kan, itu habuan untuk syurga tu sangat mudah. Sangat-sangat mudah. Tak payah kita kata nak, ya betul semayang dapat syurga. Saya tak nafikan, cuba nak bagi tahu ini kunci-kunci mudah yang kadang-kadang kita rasa macam nak dapat syurga ni macam payah. Tak payah, senang. Ini benda-benda yang kita lalui setiap hari. Baik, ini mungkin terakhir, dah masuk waktu, 1 minit lagi. Baik tuan-tuan, yang terakhir tuan-tuan kita amalkan sayyidul istighfar. Ada 10 tapi dapat 4 pun cukup lah. Pilihlah salah satu daripada 4 ni. Yang terakhir tuan-tuan, sayyidul istighfar. Tuan-tuan bukalah, tanyalah Ustaz Google, apa sayyidul istighfar, sayyid ni apa,
penghulu istighfar. Tuan-tuan tengok dalam search dekat Google, penghulu istighfar, nanti akan keluar Allahumma anta rabbi. Sampai habis lah tuan-tuan duk mudah baca tiap hari kan. Ataupun kalau yang tak pernah baca, itulah Sayyidul Istighfar, amalkan. Barang siapa, kata Nabi SAW, yang membaca Sayyidul Istighfar ni 3 kali pada waktu pagi, tiba-tiba dia mati, dia akan masuk syurga. Dan barang siapa yang baca Sayyidul Istighfar ni 3 kali pada waktu petang, lalu dia mati, maka dia akan masuk syurga. So maksudnya apa? Kalau kita, masa kita ni AM dengan PM kan, AM 3 kali, PM 3 kali. Wallahu a'lamu bissawab. Yang baik itu daripada Allah Ta'ala. Terkasar bahasa, mohon maaf. Moga-moga kita jumpa nanti dekat syurga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.